Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatul Islam wa tahiyyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman dalam kapsul sirah bagi siri yang kedua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siri yang pertama kita telah menceritakan beberapa kepentingan disiplin menekuni ilmu sirah di sebalik perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang perlu kita jadikan sebagai tauladan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam itu ada contoh ikutan yang terbaik. Uswah di sini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam bukan sahaja menjadi contoh pada perkara yang kecil, bahkan menjadi contoh pada perkara yang besar. Kerana itu, setiap juzuk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang diambil sebagai contoh terbaik untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Justru itu, pada siri yang kedua dalam kapsul sirah pada kali ini, kita akan melihat fasa pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dan bagaimana kedudukan masyarakat di semenanjung tanah Arab terutamanya dan bagaimana kedudukan masyarakat di seluruh dunia amnya. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memetik kalam Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang telah menceritakan sewaktu beliau berada di bawah naungan Raja An-Najasyi pada waktu fasa pertama penghijrahan. Kata Sayyidina Ja'far, kedudukan masyarakat Arab dalam satu ketika sampai kepada kemuncaknya, sehingga kehidupan sesama manusia runtuh sama sekali. Yang kuat menindas yang lemah, perempuan tidak ada nilainya, bahkan sebahagian masa depan anak-anak begitu dihukum dengan hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Bukan sahaja berlaku di semenanjung tanah Arab, bahkan melibat kepada dua tamadun yang besar, seperti tamadun Farsi, kerajaan Farsi. Tamadun yang besar juga melibatkan Empayar Rom, tidak terkecuali kepada tamadun Greek yang begitu gah pada waktu lampau. Lalu dalam keadaan meruncingnya kedudukan masyarakat sehingga hilang ketamadunan manusia, perutusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menentukan kelahiran untuk membawa manusia daripada kegelapan kekufuran, kegelapan kehidupan yang tidak berperi kemanusiaan kepada kehidupan tata cara syariat, kehidupan yang berpandukan kepada atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu apabila kita lihat di dalam sebahagian kitab-kitab sirah menyatakan, walaupun para ulama ada khilaf pada tarikh kelahiran, tetapi ramai para ulama yang bersepakat pada waktu kelahiran Nabi. Apabila kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang dilahirkan pada penghujung waktu malam dan kemudian sebelum bertukarnya waktu siang. Kata para ulama, ini merupakan isyarat awal yang mana fungsi dan peranan Nabi nanti membawa manusia daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya yang terang kepada keimanan dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya kita melihat dalam perkataan dalam Al-Quranul Karim, kalimah az-zulumat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rangkap kata secara jamak. Adapun kalimah an-nur, Allah Subhanahu wa taala firmankan pada secara mufrad, iaitu secara tunggal. Daripada banyaknya kegelapan kepada satu cahaya yang merujuk kepada Nabi Muhammad, yang merujuk kepada Islam, yang merujuk kepada keimanan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu isyarat awal ini yang telah dilihat pada waktu kelahiran Nabi untuk membetulkan semula struktur masyarakat, membetulkan balik
tamadun yang disusun berdasarkan kepada syariat, pematuhan terhadap perintah-perintah Allah, akidah yang utama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menafikan kesemua tuhan-tuhan sembahan mereka pada peringkat awal. Inilah kalimah agung yang telah dibawakan pada permulaan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dalam kita memahami, membetulkan struktur masyarakat seolah-olah dalam istilah yang digunakan sebahagian pemikir barat yang telah mendefinisikan Nabi sebagai insan yang membangunkan institusi kemanusiaan. Inilah peranan terbesar Nabi yang telah mengubah cara hidup manusia daripada kejahilan kepada keimanan, daripada kerosakan kepada kemaslahatan yang baik, serta daripada orang-orang yang kufur pada perintah Allah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahsia yang tersirat dan tersurat di sebalik istilah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi intipati utama dalam perjalanan dakwah Nabi pada peringkat awal. Dan di sinilah dapat kita fahami struktur masyarakat terbentuk dengan akidah yang lurus berdasarkan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu pada siri yang kedua ini dapat kita ambil serba sedikit berkaitan tentang membetulkan struktur masyarakat dengan membawa mereka beriman kepada Allah yang esa, mematuhi kepada syariat. Pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala jua yang akan menatijahkan keselamatan, kesejahteraan serta kemaslahatan terbaik dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akan bersambung pada siri yang ketiga. Mudah-mudahan dalam siri yang kedua ini yang membicarakan tentang bagaimana populasi dan kedudukan struktur masyarakat di seluruh dunia yang pada akhirnya mendapat rahmat di sebalik kelahiran yang agung ini. Moga-moga kita semua akan beroleh kerahmatan yang sama di sebalik rahmat yang Allah Subhanahu wa taala iringkan ke seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Moga-moga kita semua beroleh kerahmatan, keafiatan dan kemaslahatan yang terbaik dunia dan akhirat. Insya-Allah berjumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.